إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Astagfirullah al-Azim. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memilih kita untuk dizahirkan, memilih kita untuk dinyatakan, untuk merasai dan menikmati apa yang dimiliki, yang dipunyai oleh dia. Kita dipilih untuk merasai tentang apa yang ada dekat diri dia. Dan kita diberi dengan berbagai-bagai peluang, berbagai-bagai keadaan untuk kita rasai dengan suasana, dengan keadaan yang sangat-sangat baik untuk kita. No. Kita tak dihadirkan di zaman batu, zaman manusia masih lagi dalam keadaan tak faham. Kita tak dilahirkan zaman peperangan, manusia dalam peperangan. Kita tak dilahirkan dalam suasana perebutan. Kita lahir dalam suasana yang sangat lapang dan tenang. Maka wajarnya kita jadi hamba yang sangat dekat, yang sangat faham dan boleh merasai keadaan-keadaan yang diberi Allah ni. Dan ketahuilah kita tak boleh rasa lama ni. Dia bagi kadar untuk jangka hayat bagi tubuh saja. Besok lepas dia panggil balik, suasana yang dia bagi lain lah, tak sama macam ni. Nah, jadi sekarang tumpang masih kita boleh rasa, nikmati lah. Kan nak buat apa pun, nak nikmati dan nak kembali kepada Tuhan dengan kesedaran, dengan rasa yang ada, syukur, malu, rasa insaf, rasa tak layak. Menikmati rasa-rasa tu supaya benar kita adalah hamba, benar adalah kita ni kesayangan, insyaAllah. Hari ni, pagi ni kita apa lah? Al-Hikam, Ustaz. Baik. Buka surat berapa ni? Syarah nombor 4. Muka surat 13. Muka surat 13, syarah nombor 4. Ya. Okey. Sekejap lah. Baik. Syarah 13, muka surat. Syarah 4. Muka surat 13. Syarah 4, 13. Syarah 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang kitab Al-Hikam, Syekh Ahmad Ibnu Ata'illah Al-Sakandari.
Kata dia, Arrih nafsaka minal tadbir, fama qama bihi, ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Kata dia, istirahatkan dirimu dan fikiranmu dari kerisauan mengatur keperluan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin diselesaikan olehmu, oleh yang lain daripada engkau, tidak usah kau sibuk-sibuk nak memikirkannya. Apa dia tu? Nak mengatur hidup. Dia duduk atas pengasingan. Kalau dia duduk atas kesatuan, dia tak ada atur. Yang dia nak atur ni bila dia duduk atas pengasingan, dia rasa dia lain, Tuhan lain. Dia nak atur. Kalau dia rasa dia dengan Tuhan tu sekali je, dia tak kena atur. Macam tu dia nak abang. Yang duk risau nak atur ni duk rasa Tuhan asing, dia asing. Dia duk rasa ada dua wujud. Wujud Allah satu, wujud dia satu. Dia tak nampak wujud yang satu tu. Maka bila dia rasa dia wujud, dia tak nampak wujud yang ada dekat dia tu Tuhan punya. Dia nak atur lah. Dia rasa dia nak jadi hat tu, dia nak jadi hat ni. Maka Tuhan kata dia ni, kalau dah Tuhan itu Rabbil Alamin, pentadbir bagi sekalian alam, kita nak takbir tentang apa? Dia takbirnya, dia mesti urusnya. Dia tu pentadbir, pengurus, pengatur, pencipta tu yang paling hebat. Dan dia urus. Janganlah kita duduk atas kemanusiaan, risau, takut tak dapat, risau kalau tak buat tak dapat. Tak risau. Dia takbir, dia mesti letak dekat kita semua-semua tu. Jadi macam mana tak mau risau? Jangan bagi ada dua wujud. Bagi ada satu wujud sudahlah. Tak gaduhlah risau. Yang duk risau ni pasal ada dua wujud. Tuhan wujud satu, kita wujud satu. Jadi masalahnya, kita ni, wujud Tuhan ni pada perkara-perkara yang tertentu saja, bukan pada semua perkara. Ini masalah sikit ya. Jadi dia rasa, kalau tak buat, tak dapat ni. Dia rasa macam tu. Walhal, kalau Tuhan tak bagi, dia beri fikir, apa? Tu dia kata, tak usahlah duk kalang kabut. Sampai hang jadi celaru. Kerana sibuk nak memikirkan apa yang hang perlu. Sebab dia kata, kalau dah Tuhan nak bagi dekat hang, sama ada hang pergi ambil, atau dia main hantar. Kalau nak bagi kat hang, dua cara je. Dia bawa hang pergi ambil, atau dia sendiri main hantar. Pasal dia Tuhan, kebanyakan dia hantar. Kita tak pergi ambil pun. Dia Tuhan, dia pengatur semua. Dia yang main hantar, bukan kita pergi ambil. Tapi kita ni ada sedikit bahlul wailul likun. Kita duk kata kita ambil. Bila yang kita ambil? Saya nak tanya tuan-tuan. Kita pergi ambil tangan kat dia ke dia main hantar tangan kat kita? Dia main hantar. Kalau dia main hantar tangan, takkan dia biar tangan tu bodohnya tu. Mesti dia pergi akai nak urus tangan tu. Kalau dia hantar biji mata, takkan dia hantar bodoh lagu tu. Dia bagi kat kita ilmu untuk mengurus biji mata tu. Untuk mengurus telinga tu. Untuk mengurus kaki, tangan semua. Dia hantar main semua. Pasal apa? Pasal dia alim. Dia maha berilmu. Kita buat benda nak kena fikir. Dia bukan payah fikir. Kalau dia tak payah fikir, takkan dia buat benda cacat. Dia tak buat benda cacat. Dia buat benda semua benda yang up to date. Bukan out of date. Up to date. Semua benda. Hak benda lama, benda baru. Semua dia buat yang sangat-sangat prototype. Kita risau, sekali aku tak buat, tak dapat. Pasal risau lah bila hang nak dapat, sama ada dia buat mic hang. Atau dia mesti tak hang pergi. Hang kalau nak buat apa? Takkan kita jadi ayah nak biar anak telanjang. Takkan kita jadi ayah nak biar anak lapak. Takkan kita jadi ayah nak biar anak tak sekolah. Takkan kita yang jadi ayah nak biar anak tak ada pakaian, nak biar kuku anak panjang. Kita lah atok buat semua kat dia. Dia terima je, kita ada atok semua kat dia. Tu kita dengan anak ni Tuhan yang kita kot. Ish. Tapi saya kat time saya nak tampak lah. Ayat liuk dalam mulut kita ni dia buat keluar. Kalau dia berhenti buat keluar, dia nak kering mulut kita ni. Tak nampak ke ayat liuk dalam mulut kita ni duk basah selalu. Kita lah dia buat keluar, tunggu kita buat. Nganga ya, kerja makan ya, bukan toba.
Kita makan, Tuhan tak boleh elok dalam mulut. Kita tak boleh telan makanan, tuan tahu tak? Tuan-tuan makan berapa kali lah? Untuk kalang kabut lagi, kalang kabut. Kuno-kuno nak atok sangat, pergi atok kalau pandai. Atok bagi kuku jangan keluar. Ya, sorry lah, pagi-pagi ni yang kepala angin main dah. Sarapan. Nak atok hak nu, nak atok hak ni, oh nak kena buat nu. Buat apa? Tuhan kata, aku yang Rabbil. Rob ini pentadbir al-alamin. Alam. Alam bagi aku, hang. Yang lain alam tu bagi hang. Bagi aku, alam adalah hang. Bagi Tuhan ni, alam adalah kita. Bagi kita, alam ni hak luar ni. Sebab tu, kita ni adalah kerajaan Tuhan. Tempat dia mentadbir. Kita tu raja, kita ni kerajaan dia. Dia tu takbir diri kita. Kerana dia takbir kita lah. Boleh tanam pokok. Boleh buat bendang. Kita boleh buat bukit. 30-40 bukit kita boleh buat jadi empangan. Kenapa? Kerana kita kerajaan. Dia takbir, kita boleh buat empangan. Kita boleh buat hidroelektrik. Kerana dia takbir. Kita nak bimbang. Nak risau kot tak ada. Yang dulu bukan ada. Oh, melampau ni. No, sambung ni. Sebagai seorang hamba yang wajib dan harus melulu mengenal kewajipan. Jadi hamba ni kewajipan kita apa? Satu je. Jangan mengadakan sesuatu selain daripada apa yang Allah Ta'ala adakan. Jangan. Apa dia tu? Kita nak adakan di sisi Tuhan ni ada benda lain yang kita tonok dengan dia, yang kita syok dengan dia, yang kita agung-agungkan dia sampai kita sembah dia. Jangan. Tuhan tak bagi buat tu. Jangan adakan yang lain di sisi dia. Salah yang sangat besar. Contoh. Sebablah aku jadi engineer. Dapat hidup senang sikit. Ni mengadakan sesuatu yang lain. Di sisi Tuhan tu. Tuhan kata hang hidup kan kena hang jadi engineer. Hang hidup kena ada aku. Orang asli duduk hutan Amazon tak jadi engineer pun hidup kak. Luar main nak rambut rinting elok. Tak payah ada doktor, tak payah ada bidan pun. Panak main berlori-lori. Penuh hutan. Kerana ada engineer kan dia senang. Kerana kita mengaji kan kita pandai ni. Kerana kita duduk mengaji kan. Oh, aku mengaji lah aku pandai. Hang pandai kerana aku ni alim. Bukan kerana hang mengaji. Kalau hang pandai kerana hang mengaji, burung cak raya tak boleh buat sarang sebab dia tak mengaji. Tapi dia buat tak? Takkan kerana dia mengaji. Takkan kerana penyu pergi mengaji dia boleh pergi telok di pantai. Takkan penyu pergi mengaji sekolah telok tu pergi telok. Tak payah mengaji pun. Akal pun tak ada. Tapi telok dia tahu cari pantai. Mengaji lah. No. Sorry lah. Abang lagu ni nampak mata tuan-tuan bulat-bulat. Bulat tu heran capok. Lipok. Mata orang Kedah panggil mata lipok biji mata. Dan sedangkan jaminan upah ada di tangan majikan. Apa Tuhan nak bagi ada dia punya. Dia Ar-Razak, Maha memberi rezeki. Dia Al-Wahab, Maha memberi. Dua nama ni dia punya sampai kita boleh pakai baju. Kenapa? Kerana Al-Wahab, kerana Ar-Razak. Yang paling pasti apa? Kita boleh mendapat. Kerana dia Maha memberi dan dia Maha mengurniakan rezeki. Kita boleh menyawa satu benda besar apa? Kita bukan kita tu. Ingat menyawa tu benda yang nature. Kita ingat nature. Kita tak tahu kata satu anugerah. Dia tahan kita berhenti menyawa tentang ketang satu badan. Untuk saya jumpa doktor mana? Ketang satu badan. Kejang orang tau. Kejang isi kita. Dia bagi berhenti bernafas. Kita nak tahu, tunggu lah. Dia kata, pastinya aku akan rasakan kematian kepada setiap daripada mereka. Kita nak rasa kematian esok, kita tahu macam mana. Bila dia tahan, tak bagi kita bernafas. Maka tidak perlu risau untuk memikir bagi mengatur.
Kerana khawatir kalau apa yang telah dijamin itu tidak tiba. Oh, tak buat ni macam mana? Dapat? Mesti tak dapat. Tu sangka, tu sangka. Sangka duduk atas kemanusiaan dia. No. Atau terlambat. Tak buat mana dapat. Cepat ni mesti lambat. Sebab ragu terhadap jaminan Allah, tanda kurang iman. Kalau kita jenis allazina amanu, janganlah duk was-was dan bersyak-wasangka dengan Tuhan. Pasal apa? Pasal dia Tuhan. Tuhan kot. Bukan lagu kita, dia Tuhan. Dia tak perlu apa-apa pun sebab dia Tuhan. Dia tak perlu apa pun. Tetapi dia menzahirkan apa-apa sebab dia Tuhan. Kalau kau kata dia Tuhan, tak usahlah duduk muka pandai. Kata kita nak atok, tak usah. Ha? Tak lagi dia tanya, kita makan tak habis. Noh. Habis dah cerita tu. Ya. Okey. Siapa nak cerita apa cerita kan? Okey Ustaz, soalan. Ya, silakan. Okey, contoh Ustaz, syarah ni habaq istirahatkan dirimu daripada mengatur. Okey Ustaz, bagi contoh ketika kita makan tu macam mana kita nak letak kata inilah istirahat kita dengan Tuhan. Dan Tuhan tu pemberi rezeki. Kalau pemberi rezeki, kalau bukan sebab pemberi rezeki, nak makan lagu mana? Kita nampak aja kita fikir, kita nampak aja kita cari, kita nampak aja kita buat. Wahai pemberi rezeki yang duk tunjuk diri. Kerana aku pemberi rezeki, hang baru boleh buat. Kerana aku pemberi rezeki, baru hang boleh cari. Baru ada dekat hang rasa, baru ada dekat hang iradat, kehendak. Hang nak pergi cari nak makan apa. Baru ada dekat hang ilmu nak pilih nak makan apa. Macam mana nak buat. Semua tu kerana aku ini yang mentadbir. Hang tak selalu fikir. Kalau pun makan nasi goreng. Tak goreng pun. Tak tahu duduk dalam pinggan makan je. Cuba kita tengok. Elok. Ayam tak ada bancuh tu, dalam jawan je, minum je. Kawan pun tak ada basuh, orang lain basuh. Oi, nak atok lagi dia tu. Baju hak kita pakai orang lain jahit, kepiah hak kita pakai orang lain buat. Seluk hak kita pakai orang lain buat, kita serelum pakai ya. Ikan hak kita makan orang lain pergi cari. Minyak kita hak kita buh dalam tangki orang lain yang tolong cari minyak tu. Orang lain yang meniaga, orang lain yang jual, kita ambil buh dalam tangki lah. Kadang-kadang beli minyak pun orang lain beli bagi. Punya melampau. Tu pun kalang kabut nak buat. Tayar kereta kena ada 4 biji. Orang lain yang buat, bukan kita buat pun. Sikat rambut kita pun orang lain yang buat. Alah, baju kita dah pakai hari-hari ni. Ada seorang jahit baju pakai sendiri. Jarum nak jahit baju pun orang buat. Mesin nak jahit baju pun orang buat. Kita buat apa? Kita buat apa? Buat nganga. Agak lebih. Okey, jadi Ustaz nak bagi clear yang ni, sama ada kita pandang dengan manusia ataupun kita pandang dengan kehambaan kita. Tu je lah beza Ustaz. Pandang dengan kehambaan lah, pandang dengan manusia Cok. Bila pandang dengan kehambaan, dia akan piduk pada manusia, maka sempurna pandangan manusia tu. Pandang dengan hamba dulu. Apa dia? Tengok pada awalnya apa? Kita sentiasa dalam pandangan Allah. Tengok yang awal. Bagaimana kami jadikan kamu pada mulanya. Bagaimana kami kenal kamu pada mulanya. Bagaimana kami menyaksikan kamu pada mulanya. Lengkap hidup kamu sekarang. Sebab mulanya kami yang tengok kamu. Bila kami tengok kamu, kami tahu kata kamu perlukan mata. Kami buat mata. Sebab apa? Sebab kami tengok kamu awal. Bila kami tengok kamu, kami tahu kamu perlukan telinga. Kami buat telinga. Tengok dia kata. Surah Al-Insan dia kata, hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah mai ke hang suatu keadaan hang tak ada pun. Tak ada apa tu? Tak ada dalam fizikal hang, tak ada. Inna khalaqnal insana min nutfah amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dan kami uji dia dengan sami'an, telinga. Dia tak ada telinga tu. Kami bagi telinga supaya dia dengar, dia tahu apa dia. Basira, mata. Dia tak ada pandangan dulu. Kami bagi kat dia pandangan mata. Tengok siapa bagi, bukan diri dia. Di awalnya dia tahu kata kita manusia perlukan telinga dan mata. Tak ada telinga dan mata nak hidup. Macam mana? Maka
Siapa yang tengok telinga dan mata sampai jadi tu? Hang tengok ke aku tengok? Kalau aku yang tengok dengan tengok kebesaran, tengok dengan tengok keilmuan, tengok dengan tengok kebijaksanaan, akan aku biar pandangan mata hang tu. Tentu ada manfaat untuk diri hang. Aku tak buat kerja untuk diri hang tanpa manfaat. Sebab aku Tuhan, aku tahu semua. Kita merepek nak buat lagi. Aku tahu hang perlu makan daging. Aku buat gigi geraham. Aku tahu hang perlu makan sayur. Aku buat gigi geraham. Aku tahu hang perlu makan bijirin. Aku buat gigi geraham. Aku tahu kata hang nak kena makan daging, aku buat taring. Aku tahu kata hang perlu makan sayur, perlu ikan. Aku buat kecip. Hang minta aku kan, aku buat kan. Hang tahu nak gigi hang tu aku buat kerana aku tengok hang awal hang perlu. Habis nak tabir, nak tambah kita. Aku tahu kata hang mata kena duduk depan. Aku tahu dah sebab hang nak tengok depan. Hang tak perlu tengok belakang banyak. Sebab hang nak kena tengok depan. Aku buat mata depan. Tidak aku buat mata hang ayam mesti ya. Aku tahu hang perlu nak tengok depan. Sebab depan bagi hang penting tu, penting. Aku buat mata depan. Mata saja tak tak elok. Aku buat kening hang. Tak bagi elok mata tu. Buat mata saja tak jadi ikan. Terbuka nak lena aku mana aku buat kelopak mata hang. Hang minta lah. Tak. Aku buat hang tu. Pasal aku tengok hang, aku tahu hang perlu kelopak. Lagi nak rehat macam mana? Ikan tak apa, dia duduk layak. Ayam tu jadi seal dia. Ekornya dia tutup buka. Dia lena sambil duduk keras tu ya. Tak apa lah tak duduk macam kita ni. Sakit abuk lah. Sakit itu. Aku buat kelopak. Hang nak minta aku buat dulu tu hang. Pasal apa? Pasal aku tahu hang kena. Apalah kita ni, pasal apa kita teruk dengan ni? Aku tahu kata bunyi ni macam-macam. Bunyi tebal, bunyi nipis, bunyi tajam, bunyi lembut. Aku buatlah kedok-kedok dalam telinga hang ni. Nak kawal bunyi tu. Tidak baik aku buat telinga gajah hang lagi senang. Kepala hang kecil, telinga hang besar. Anda nampak weird? Nampak pelik? Gajah aku buat telinga besar. Hang tengoklah badan dia besar mana. Lagi nak takbir, lagi pandai-pandai nak urus. Mestilah urus, pandai ingat. Berak tak arti kalau Tuhan tak tolong. Isi tangan kita, ni kulit tangan kita tak sama dengan usus. Hak ni sentuh tak apa-apa sensitif. Usus kita sentuh sensitif. Semua tu ada senak. Kita nak berak lagu mana? Dia pilih daging nak buat usus tak sama dengan daging tangan. Kalau dia tak bijak, kita tak boleh buang ayak atas dunia ni. Lagi nak tabir kan? Pergi nak tabir. Ada apa salah? Sembang kita. Betul sembang kita. Sembang warrior. Banyaklah punya warrior. Kita semua serupa. Tapi bila Tuhan bijak. Jantan dia buh misal, perempuan dia tak buh. Perempuan dia buh misal juga, bungkus ya. Wahai manusia, dia serupa apa? Siapa nak jaga tu? Kalau Tuhan tak jaga, siapa nak jaga? Siapa nak jaga hormon tu? Kita boleh jaga ke? Tak boleh. Nak takbir. Kunun pergi nak takbir. Pandai sangat hang tu. Baik. Okay, next. Dia buat kata pagi-pagi ni makan apa tau. Ni lah makan teban nama dia. Heavyweight pagi-pagi ni. Cuba Tuhan kata pada diri kamu. Kenapa tak kamu lihat? Hang tak tengok ke? Macam mana pandangan awal aku ke hang? Cuba tengok diri hang. Aku buat rambut. Lain. Aku buat kening. Lain. Aku buat bulu mata. Lain. Aku buat misai. Lain. Aku buat janggut. Lain. Walaupun nama dia bulu lah. Aku tak pernah buat bulu mata sama macam rambut hang. Kalau aku buat lagu tu, kedai gunting bulu mata. Minggu dah duduk pipi. 2 minggu dah duduk bawah lagu. Nak sembang selak lu. Allah, bulu mata panjang sangat. Kadang potong. Minta maaf. Baru dah lakai. Pelik. Tuan-tuan tengok pelik. Tuhan buat.
Buah temikai, pokok kecil, buah nala punya besar. Buah riang, pokok besar, buah kemetot. Lah, tak masuk akal langsung. Kalau dia pergi gantung buah temikai dekat pokok durian, dalam kapal tak? Hang tu pun tak tengok ke Tuhan buat tu. Sebab kerana aku pandang hang, kerana hang penting. Buah durian jarang jatuh waktu siang. Buah durian jatuh waktu malam. Pasal malam kita tidur, lebih melewat malam. Kalau dia timpa di kepala, dah kan? Kenapa tak kamu pandang? Kenapa hang tak tengok? Hang ni bingai betul. Minta maaf. Tak jerekah lagu ni tuan-tuan. Serabut bukan keluar. Ni jerekah lagu ni lah baru serabut keluar. Oh, aku serabut lama ni. Hak betul macam ni. Allahu Akbar. Tuhan minta ampun lah. Aku ni nak mandai-mandai lah hidup. Kan kau selamat tu. Ya. Baik, Fazal. Silakan. Ada apa lagi? Silakan. Fazal. Assalamualaikum Ustaz. Fazarul, okey kah di Korea? Waalaikumsalam warahmatullahi. Fazal, Ustaz. Fazal, silakan. Saya ada baca satu statement ni, dia kata berhala yang paling besar ada dalam diri kita sendiri. Boleh terangkan Ustaz? Diri kita duk kata ada benda lain pada Tuhan tengok kita. Itulah berhala. Paling benar lah. Oi, kereta di best tu. Tu berhala dalam diri kita tu. Apa dia? Mengadakan sesuatu di samping Tuhan melihat kita tu yang paling terutama. Dia mengadakan sesuatu yang lebih baik daripada diri dia yang dipandang Tuhan. Tu berhala kita. Tengok duit, dia kata duit bagus. Tengok emas, dia kata emas bagus. Tengok perak, dia kata perak bagus. Wahai semua tu logam dan kertas ya. Dia yang paling bagus. Tak. Dia adakan benda lain dan dia sembah benda tu. Habis. Walaupun tengok orang lain kan? Ya. Pasal apa hang tengok selain daripada apa yang aku tengok? Yang aku tengok hang. Bukan benda lain. Hampir tengok benda lain. Wahai benda lain tu aku suruh main kat hang. Hang aku suruh pergi kat aku. Hang pergi kat depan tinggal aku. Hang ni betul-betul lah. Kalimanjaro betul hang. Baik, jelas Ustaz. Terima kasih banyak. Baik. Sama-sama Farzan. Fazal. Okey, Nazhari. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, Tuan Lee dan semua rakan-rakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, Tuhan ni pentadbir segala alam. Boleh tak Ustaz perjelaskan lagi apakah kaitan dengan Rabbul Izzati, Rabbul Alamin dan Rahmatan lil Alamin Ustaz? Rabbul Izzati, dia juga nak cerita tentang kisah dia. Izzah yang memberi pencerahan, yang beri tu cerita tentang dia juga. Okey, Rabbul Alamin mentadbir mengurus semua cerita dia juga. Kan? Lepas tu satu lagi apa dia? Rahmatan lil Alamin. Rahmatan lil Alamin, dia juga. Tapi dia cerita dia tu dia nak abang kat siapa? Kat kita Ustaz. Suruh kita buat apa? Fikir. Suruh kita membangunkan kehambaan. Bukan pasal dia pentadbir, bukan pasal dia pengurus. Nak suruh kita bila dengar dia macam tu, automatik kehambaan kita bangun. Kita kata Allahu Akbar, bukan pasal dia besar hati, pasal nak bagi kita kagum. Kita sebut, Inna Allah Sami'ul Basir. Sesungguhnya dia maha mendengar, dia maha melihat. Teruslah kekaguman kita tu bangkit. Bangkit kekaguman kita itu, bangkitlah kehambaan tu. Bila kehambaan kita bangkit kerana memandang tu, ketuhanan tu sempurna lah. Sebab kita jadi hamba, dia jadi Tuhan. Tetapi macam mana dia jadi hamba kalau kita dengar nama Tuhan, jiwa kita tak bangkit? Dia sebut tu nak suruh kita bangun. Aku Tuhan bukan untuk aku tak cerita kat hang, aku tetap hebat lah. Tapi bila hang tahu kata aku Tuhan yang maha hebat, bangkitlah diri hang tu, bangun. Bila bangun diri hang, automatik aku bangun. Sebab hang tu hamba, aku tu Tuhan. Kalau hang tak bangun kehambaan hang, ketuhanan aku mana? Hang yang menjadikan ketuhanan aku ni bangun. Kerana hang mengaku diri hang hamba. Siapa hang mengaku diri hang hamba? Kerana hang melihat aku.
Saya faham lihat aku. Aku dah sempurnakan bahagian aku dekat hang. Kalau aku tak letak sifat-sifat aku kat hang, macam mana nak tahu aku? Okey. Baik. Baik, Ustaz. Okey. Okey, Fazarul silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Fazrul. Ya, Ustaz. Ustaz, Saidina Ali pernah berkata, kebenaran yang tidak tersusun boleh ditewaskan oleh kebatilan yang tersusun. Jadi macam mana nak relate ayat Saidina Ali tu dengan rahmatan lil alamin semua sekali itulah. Saya jawab dah tak ni. Tak ni jawapan yang Fazrul tanya tak ni. Macam mana kita boleh melihat Tuhan? Kerana Tuhan telah meletakkan kesempurnaan diri dia kat kita. Susun orang. Kerana adanya sifat-sifat dia kat diri kita, kita pun dapat melihat dia. Bila kita dapat melihat dia, kehambaan kita pun bangun. Bila kehambaan kita bangun, ketuhanan dia pun berdiri. Nampak tak susun dia guna? Sebab tu, kalaulah kehambaan itu tersusun bagi sempurna, dia boleh mengatasi seluruh perkara di dunia ni. Tetapi kalau kehambaan dia tak tersusun dengan sempurna, macam mana tak tersusun dengan sempurna? Ada 2-3 wujud. Wujud anu, wujud ni. Tak sempurna dah tu. Kita tak melihat satu wujudnya. Wujud yang tu. Maka bercamuk ni, kebatilan satu je mai, pancok dia hancur. Okey, betul. Alright. Okey, Baihaqi silakan. Ahmad Baihaqi. Silat tekan, sorry. Okey, baik. Silap tekan, okey. Jadi Ustaz, yang Ustaz nah. Jadi Ustaz tu cerita ni Ustaz, dia terlalu halus Ustaz. Terlalu seni Ustaz. Dia abang Al-Halim yang cukup halus. Halim. No. Ha alif lam ya mim. Halim. Yang sangat halus. No. Yang halus ni hanya boleh dikesan pada orang yang jiwa dia jenis fuad. Jenis jiwa rendah alam lagi daripada kalbu. Dia boleh detect lah kehalusan ni. Hak jenis kasar kedahak ni, dia tak boleh detect. Dia buat tak tahu yang buat ni. Baik. Okey, next. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Badin, silakan. Waalaikumsalam. Ya, Cik Din. Silakan. Berapa hari? Saya ada lagi. Belum lagi Ustaz, dah tak. Lepas ni kot. Okey. Okey. Silakan. Ada satu firman Allah surah Az-Zumar ayat 62, dia kata, maksud dia, Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang mencipta tiap-tiap sesuatu dan dia menjadi wakil pada tiap-tiap sesuatu. Minta Ustaz jelaskan. Dia buat semua. Dialah wakil. Pasal apa? Al-Rabb Al-Alamin. Kalau dia buat semua, dia tinggal macam mana? Dia buat semua tapi dia tak nak tinggal. Maknanya semua benda ada cipta dia buat. Dia yang mengurus. Wakil ni uruslah. Aku yang urus. Nak tengok lah. Nak tengok kata dia jadi wakil. Okey. Cik Din, pernah tengok dah bunga mawar? Pernah. Bunga mawar ni, bunga dia keluar indah tu, siapa yang duk atong? Siapa yang duk takbir? Dia yang takbir. Kalau bukan dia yang jadi wakil, bunga ros tak keluar. Oh, faham. Okey. Jelas. Tengok lah. Din. Din duk bernapas sehari-hari berapa kali? 40,000 kali Ustaz. 40,000 kali. Hirup tu debu ada tak? Macam mana tu? Dalam udara yang Din hirup tu ada debu tak? Ada Ustaz. Ada habuk tak? Ada. Kalau Tuhan tak takbir agak-agak, paru-paru Din ada banyak mana habuk? Allah Akbar. Tu dia buat bulu hidung tu. Tidak jenuh lagi tak. Aku yang cipta, akulah wakil. Aku jaga. Jangan risau.
Mana setiap gerak dan diam tu Ya, tidak, dia tak sebutlah al-alamin. Seluruh alam. alam. Kabir, sorir. Alam besar, alam kecil. Alam kecil ni langit, bumi, siang, malam, bulan dan matahari. Ni alam kecil. Alam besar, insanun kamil. Insan yang sempurna ni alam besar. Maka semua ni Tuhanlah Rabb mentadbir. Okey, Din? Okey, Ustaz. Baik. Maknanya Ustaz, tak bolehlah nak beriman kalau dia tak tolong Ustaz. Saya kata dah, cuba kita tengok di awal pandang macam mana. Tengok awal pandang. Macam mana Tuhan pandang kita di awal wujud. Tentu iman dah. Kita yang duk buang iman tu. Tuhan kata, hang bukan kenal aku yang kenal hang. Sengap lah. Tak percaya. Kata Tuhan kenal kita. Ya. Pi kat Tok Wan ada di hospital, ada sakit sikit. Kita pegang tangan dia. Tuan, mak ni. Nampak dia kenal. Kok mana dia kenal? Itu hak boleh cakap. Hak tak boleh cakap pula. Kita turun kereta je kucing mai terus. Dia kenal rupanya. La ilaha illallah. Ish. Kucing nak tak boleh bercakap pun kenal. Bila Tuhan kata aku yang tak biar kucing nak tak kira apa, dia kenal kata kita balik mana dah. Balik dah. Pergi jumpa dia. Kucing kat kaki, mai duduk kat kaki. Kalau dia tak kenal, macam mana kucing nak mai? Baik, Fazarul, silakan. Ustaz, jadi dalam konteks kehambaan dalam menjaga, bukan menjagalah, dalam kita untuk melaksanakan hak sebagai hamba ni, maksudnya kita kena jaga ketujuh jalan kehambaan yang telah diletakkan ke atas diri kita. Jalan tujuh tu dia kata kami tidak pernah lalai. Dengan hak tujuh ni kami tak pernah lalai terhadap diri kamu. Bahawasanya kamu boleh mengetahui, mengenali dan menyaksi kami. Mata, telinga, tangan, kaki, mulut, jiwa. Inilah tujuh jalan. Ni tujuh jalan dia. Okey. Dan dikuasai oleh apa? Dikuasai oleh tau. Ada mata, kambing ada. Ada kaki, kambing ada. Tapi tau tak ada. Tak boleh kuasai. Kita ada mata, ada telinga, ada hidung, ada semua. Tahu ada. Maka kita menguasai semua jalan tu. Untuk apa? Ma'rifatullah. Untuk kenal Tuhan tu. Baik. Okey. Kau. Okey, Faiz. Silakan Faiz. Faiz Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Faiz. Okey Ustaz. Ustaz, saya nak tanya sikit soalan. Saya nak tahu ada surah dekat surah Al-Imran. Dia cakap Bismillahirrahmanirrahim. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rokoklah bersama orang yang rokok. Situasi macam mana? Situasi dia, hang rokok tu rokok setelah hang tengok aku. Bukan rokok je semayang kita ni dah. Rokok setelah hang tengok aku, hang tunduk. Setelah tengok aku, hang sujud. Hang duduklah macam tu sebab Nabi-Nabi dan orang-orang yang telah kuberi kepada mereka iman. Mereka tetap rokok dan sujud. Walaupun semayang fizikalnya setiap Nabi lain fizikal dia. Tapi rokok dan sujud semua Nabi sama. Maka hang duduk macam tu lah kat aku. Hang duduk macam tu dan taat kat aku macam tu. Sebab semua yang mereka beriman semua mereka lagu tu. Sebelum mereka sempat tunjuk dengan kemanusiaan mereka, kehambaan mereka terlebih dahulu rokok dan sujud. Macam mana? Macam mana Nabi pergi Mi'raj
Bila nampak Tuhan, dia pun sujud. Sujud. Macam tu lah. Sujud yang mana? Sujud yang hamba tu. Lagu mana sujud hamba? Bila menyedari la ilah, tidak ada yang lain illallah, melainkan yang bernama Allah ni. Itulah yang diketahui tentang hamba. Hamba dia tak nampak lain. Dia tak ada benda lain pun. Dia hanya Tuhan dia. Maka dia zahirkan hal keadaan dia nampak tu pada perkataan dia. Allahu Akbar. Dia zahirkan hal dia nampak tu. Hebat Tuhan ni. Dia zahirkan. Subhanallah. Dia zahirkan. Dia zahirkan di luar. Dia cuba nak menzahirkan apa yang dia nampak tentang Tuhan daripada kehambaan dia tu. Kerana otomatik dia dah sujud tentang melihat Tuhan dia. Maka dia zahir di luar. Subhanallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu dia nak cerita hal keadaan pandangan batiniah dia terhadap Tuhan dia sehingga terbitlah di luarnya ni. Okey, Faiz. Okey, baik. Okey, Ustaz. Ni daripada Umi. Assalamualaikum. Ustaz, adakah dengan menzahirkan sifat-sifat kehambaan pada diri, ia akan menerbitkan insan kamil mukamil ni, Ustaz? Ya. Saya kata dah. Tak ada siang, malam tak mai. Dalam siang ada malam, dalam malam ada siang. Dalam Tuhan ada hamba, dalam hamba ada Tuhan. Nak tahu Tuhan, jadilah hamba. Tak jadi hamba, macam mana nak tahu Tuhan? Sebab Tuhan berdiri pada hamba. Si hamba kena jadi hamba. Macam mana nak jadi hamba? Kena ambil tahu pasal Tuhan. Ambil tahu pasal Tuhan, otomatik hamba tu ada. Bila tahu hamba, otomatik Tuhan tu berdiri. Benda ni pusing-pusing kat satu tu lah. Baik. Okey, Ustaz, ni daripada Zahid. Dia tanya, Assalamualaikum, Ustaz. Bukan. Daripada Ahmad Musalihin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, bila mana kita merindui ahli keluarga yang telah meninggal dunia, rindu itu adakah rindu kemanusiaan atau rindu kehambaan, Ustaz? Rindu tu adalah rindu Tuhan kat kita. Bukan rindu kita kat orang mati tu dah. Rindu Tuhan kat kita sehingga kita merasai rindu kita pada yang lain. Sebenarnya rindu yang sebenar, rindu Tuhan kat kita tu. Pasal apa? Diri yang satunya. Kalau kita mengingat orang mati pun diri kita juga. Kalau kita mengingat orang hidup pun diri kita juga. Diri apa? Diri yang dirindui oleh Allah. Pasal apa diri itu dirindui oleh Allah? Pasal Allah tu maha merindui. Apa tanda Tuhan tu rindu? Daripada tak ada, dia buat bagi? Ada. Tu tanda rindu. Bukan ada. Tu kerinduan. Daripada muda, pasal Tuhan rindu, dia buat bagi? Tua. Daripada segak, dia buat bagi belum sikit. Supaya kita tak merindui yang lain. Kita tak merindui diri kita. Sebab diri kita bertukar. Duk seronok-seronok dengan muda, Tuhan kata, dah, aku rindukan, aku buat bagi tua. Okey. Okey, Ustaz. Cerita sikit, Ustaz. Maksiat terbesar bagi seorang hamba adalah melupai akan Tuhannya, Ustaz. Kita ada tempat yang Tuhan letak. Tang mana Tuhan letak kita? Tuhan kita di sisi dia. Tang mana? Tang selawat tu. Tang selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah tempat kita duduk. Tang selawat Nabi kat Muhammad tu. Tang selawat Nabi dekat Muhammad tu. Selawat tu tempat yang kita kena duduk. Tiba-tiba kita pergi ubah. Pergi duduk dekat kemanusiaan. Kerana tertarik dengan itu, tertarik dengan ini. Maka inilah dosa yang paling besar dalam semua dosa. Ubah diri kita, pergi duduk di tempat yang kita tak layak duduk. Tempat yang kita layak duduk, sepatutnya duduk di sisi Allah. Mana? Muhammad. Duduklah dekat tempat Muhammad duduk tu. Itulah tempat paling sesuai dan telah disediakan Tuhan sebelum kita mai. Duduk tu lah. Nak pergi kat dia, kita tak tahu nak pergi kat Muhammad tu. Pom-pom sampai kat dia. Tak mana tempat duduk Muhammad. Tang akhlak, kerohanian, akhlak, kemanusiaan. Duduk tang tu. Duduk tang tu, kompom kita jadi orang yang sangat-sangat patuh pada Tuhan. Apa dia? Tak tukar tempat. Lagu mana, Ustaz? Lagu rock lah. Mana abang lagu mana? Tuhan cipta Adam, suruh jadi Adam. Tiba-tiba dia nak jadi malaikat. Tukar tempat tu. Tukar kan? Hanya kerana dia nak makan buah khuldi. Tengok, dia pergi kepada kehambaan ke buah khuldi itu pada kemanusiaan? Kemanusiaan.
Dia pergi makan buah tu. Hanya kerana nak jadi malaikat. Tak puas hati duduk dalam tempat tu nak jadi malaikat. Kan dah ubah tempat tu. Ubah tempat tu. Hang kata hang tak layak dia. Hang ubah tempat hang. Aku letak tempat hang baik dah. Hang ubah. Hang keluar dari syurga ni. Hang pergi duduk di sana. Pasal apa? Hang telah menyengutukan aku. Itulah yang kata ubah tempat tu. Yang tu yang kata zalim. Itulah kata sebesar-besar dosa. Dosa. Okey Ustaz. Dan sebaik-baik taubat. Ya Allah, aku zalim kat diri aku. Aku tak patut duduk tempat yang hang tak bagi duduk. Aku pergi duduk juga. Aku minta ampun. Tu baru taubat. Okey Ustaz. Kita cerita sikit bab akhlak boleh Ustaz? Ya, boleh. Okay, ada apa? Ni lah kata-kata orang alim. Dia kata aku tak heran dengan ilmu orang, tapi yang aku sanjung adalah adab. Ustaz, cerita sikit Ustaz. Okey. Mak ni kasih Tuhan. Ayah tu kasih Tuhan. Bukan mak dengan ayah tu. Dalam bahasa kemanusiaan dia panggil mak dan ayah. Tapi sebenarnya kasih Tuhan. Dia nak bagi tubuh kita mai ke dunia, dia bagi ada mak dan ayah. Adab dia lagu mana? Jangan hang tengok mereka ni rendah. Hang kena tengok mereka ni tinggi. Tahu berbalas budi. Tahu sedar diri. Hang jangan derhaka kat mereka. Mereka ni kasih Tuhan untuk hang kot. Pasal hang tu manusia. Bukan boleh cuai main gitu lah. Kecuali hak Tuhan mau. Dia buat Isa. Dia buat Hawa. Dia buat Adam. Terbit lagu tu je. Itu yang mula. Yang lain bersesuaian dengan ilmu dan akal dia buat mak ayah. Maka adab di mana? Jaga mak ayah. Bukan sekat jaga luaran. Jaga dalaman dia. Jangan bagi dia kecil hati. Hang tak ada. Hang beradab dengan mak pak hang. Hang beradab dengan aku lah. Kalau hang tak buat lebih kurang dengan mak ayah hang, hang lebih kurang dengan aku. Pasal apa? Kasih aku tu. Bukan diri mak ayah hang tu bukan. Kasih aku yang ada kat mereka. Dengan kasih aku hang buat memang ke? Hang ni kurang ajak tu. Tu ada. Kasih aku tu hang buat memang hang ni betul-betul tak ada adab tu. Hang ni manusia apa? Dia bagi 10 rukun kat Nabi. Nombor 1. Suruh mereka jangan derhaka dekat aku. Nombor 2. Suruh mereka jangan lawan hang. Nombor 3. Suruh mereka jangan lebih kurang dengan mak pak mereka. Duduk rukun nombor 3. Commandment. 10 commandment. 10 rukun yang bagi dekat Nabi Musa. 10 rukun yang bagi dekat Nabi Muhammad. Mak ayah duduk nombor 3. Hang buatlah. Hang mengaji lah tinggi mana pun. Mak hang kecil hati sikit je. Hang kata aku pulang neraka. Sampai dia bersih dengan hang. Hang jeling dia ya cukup. Aku tetap hang sebagai yang ingkar. Tambahlah hang tengkang dengan dia. Tambahlah hang duk bagi dia nak ingin. Lagi aku cap hang sebagai yang sangat ingkar. Itulah adab. Tak tunjuk adab kat situ, nak tunjuk kat mana? Sebab hang kata aku berserta dengan kamu. Nak tunjuk di mana? Nak sembelih binatang, adab. Asah pisau tang lain, jangan isah depan dia. Dah lah nampak nak kerak tengkok dia. Boh depan biji mata dia pula. Tu adab kot. Ya, betul. Nak bunuh binatang. Sekali bunuh sudah lah. Ketok 3-4 kali macam apa? Ya. Sampai adab dengan diri kita. Tutup aurat. Paling tidak tutup atas pusat, bawah lutut. Tu adab dengan diri hang sendiri baru kau jangan nak. Betul? Tuhan kau malu tengok, kita kau yang malu tengok. Kita. Sebab tu adab juga. Sebab tu Nabi Adam turun dia buat baju dulu Ustaz. Adab tu, adab diri. Sebab tutup aurat. Kecintaan Tuhan ni tutuplah. Malu kot. Tunjuk apanya. Ni aku dengan hang. Diri hang tu aku dengan hang. Pasal apa nak kena pamer? Bungkui lah, bungkui. Lagi. Next. Oh, ini dah main course dah ni. Tadi appetizer. Tuan-tuan, untunglah Allah Ta'ala nak bagi. Orang bawa beg, bawa bekalan makanan pergi cari. Tok Guru kata, duduk jadi
jadi cacat Ustaz, berkhidmat berbulan-bulan nak dapat satu ilmu pun. Tuan-tuan sambil makan kucing, minum kopi lah mengaji. Mana dah kan. Sambil kena aircon lepak lagi. Zat-zat menguap, Betul Ustaz. Betul. Tuhan bagi, Tuhan jaga sampai terah tu diri kita. Loh, dia tak nampak lagi Tuhan Ra'i dia macam nak. Ra'i sangat-sangat tau. Kita nak mengaji zaman dulu tuan-tuan, kena pergi duduk di bawah, kena picit kaki guru dulu. Guru kata pergi cuci bilayak, pergi cuci bilayak dulu. Kena cuci perentak rumah dia dulu. Kena pergi cari kayu api kat dia dulu. Kena susun semua. Pergi cedok ayat telaga dulu. Dia nak mandi, nak ambil sembahyang. Itu lepas semua tu, saya kena tu semua. Kena. Tuan-tuan main mengaji, dia sila panggung, ya, kena cap 38, makan roti biskut lutut, tu dia. Sambil duduk pulut, sambil mengaji. Itu warrior tu. Macam tu punya baik Allah Ta'ala bagi, tak nampak juga, saya tak tahu lah tuan-tuan. Kena nampak lah yang ni. Terbaik Tuhan bagi. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Itu saya rasa semua tu Ustaz. Aduh, Abang dia senior. Dia lagi rasa yang tu. Ya. Rasa semua tu Ustaz. Aduh. Nak mengaji satu patah Quran ayat tu, kena pergi cedok ayat keluar daripada bukit bawah mana atas kan. Kena kandang tu, tumpah banyak, udah elok. Dia orang sekarang tak rasa Ustaz. Dia senang. Duduk macam ni. Relax ya. Sambil duduk ayuh-ayuh kaki kan. Kucing main duduk main kaki, boleh main dengan kucing baru kan. Itu mengaji. Terror gila. Hebat Tuhan Ra'i, tak tahu nak apa. Aduh. Okey Ustaz, ni daripada Zahid Ustaz. Dia minta Ustaz cerahkan lagi yang surah An-Nur ayat 35 Ustaz. Mishkat ya. Ustaz. Zahid ni, Zahid. Ya, mana muka Zahid? Tak nampak tak masuk ni ya? Ada tu yang pakai bag yang pakai face mask. Okey. Okey. Zahid. Mishkat tu bahasa Arab kata mishkat ni lampu pelita. Nur tu cahaya yang lampu tu keluar. Okey. Ayat 35 surah An-Nur sekejap. Sana sekejap nah. Boleh. Allahu nurus samawati. Ya. Baca Baca Ali, Ustaz cari apa tu? Baca. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksud dia, Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah adalah sebagai sebuah mishkat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu dalam gelok kaca. Gelok kaca itu pula laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan Tuan Lee mute. Putus mute dah. Putus tak dengar. Tuan Lee mute. Dia. Okey, ni dengar. You mute tadi. Dengar. Okey, baca balik semula dah. Okey, Allah yang menerangi langit dan bumi, bandingan nur hidayah. Allah adalah sebagai sebuah mishkat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu dalam gelok kaca. Gelok kaca itu laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak manfaatnya, iaitu zaitun, yang bukan saja disinari matahari semasa naiknya dan bukan saja semasa turunnya. Hampir-hampir minyak itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar walaupun ia tidak disentuh api. Yang demikian bandingan adalah sinaran cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin siapa yang dikehendaki kepada nur hidayahnya itu, dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal perbandingan untuk manusia, dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Sadaqallahul azim. Zaid. Allah itu dia kata Allah menerangi langit dan bumi. Mana menerangi langit dan bumi? Allah itu alim. Ilmu itulah yang menjadikan daripada zulmah menerangi kepada nur. Ilmu iaitu Tuhan tu, dia bersifat dengan alim,
dia telah mengeluarkan yang ghaib kepada yang nyata. Yang dia kata menerangi langit dan bumi, mengeluarkan semua benda daripada tak tahu kepada tahu. Yang kata Allah menerangi tu, yang paling pastinya menerbitkan daripada adum yang tak ada kepada wujud yang ada. Maka dia kata perbandingan dia, Allah itu seperti miskat lampu. Dalam dia ada api. Api yang tak disentuh oleh api. Apa dia tu? Miskat itu adalah diri zahir zahid. Tu miskat. Minyak itu adalah kehambaan zahid. Minyak tu. Dan apa nama? Mengeluarkan cahaya itu zahir. Tubuh zahid. Dan dia kata hampir-hampir minyak itu sendiri menerangi. Hampir-hampir kehambaan zahid itu menerangi seluruh alam ni, kata hamba tu. Maka apa saja yang zahid fikir, dia keluar. Apa saja yang zahid nak, dia keluar. Sebab zahid mengeluarkan cahaya. Maknanya diri kehambaan zahid itulah minyak tu. Diri tubuh zahid itu adalah kita. Dan diri ilmu zahid itu adalah cahaya. Dan cahaya tu duduk atas cahaya Tuhan. Sebab tu zahid tu nur ala nur. Cerita apa tu? Cerita zahid lah. Daripada hutan belantara sampai jadi rumah, zahid lah awak keluar tu. Daripada ayam duk melilau sampai ada reban ayam, zahid awak keluar. Daripada ayam tu kurui sampai gemuk, zahid awak keluar. Maka zahidlah lampu tu, zahidlah minyak tu, zahidlah cahaya tu. So, semuanya kat kita kat Ustaz kan? Dia kata wafi anfusikum, pada diri kamu. Dia tak abang pada diri dia, dia abang pada diri Zahid. Siapa yang beli susu anak? Saya. Zahid. Apa yang beli baju anak? Saya. Zahid. Kalau Zahid bukan cahaya, anak tak ada baju lah. Itulah cahaya yang menerbitkan tu. Kan Tuhan abang dalam tu perbandingan. Kan dia abang kan? Ya, perbandingan. Maka pelita tu Zahid, minyak tu Zahid, api tu pun Zahid, cahaya tu pun Zahid. Okay, Ustaz. Terima Ustaz. Itulah. Tu dia kata, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji bagi aku. Pentadbir bagi Zahid ni. Sebab aku adalah raja, Zahid adalah kerajaanku. Ya. Setiap orang macam tu. Tu dia kata, mereka ni adalah kekasihku. Kekasih ni, dia tak nak tengok hak pokok kasih. Semua dia tengok elok lah. Dia tak nak bagi hak lebih kurang. Semua dia bagi hak elok lah. Sebab dia kekasih. Cuma tu dia buat kita bukan buat sembarangan. Sebab buat yang paling sempurna. Kejadian tubuh kita saja Tuhan buat 240,000 tahun baru siap. Betul. Tu kejadian tubuh kita ni kena ambil 44 jenis tanah dari kutub utara sampai kutub selatan. Kutip semua tanah. Dan tanah nilai paling rendah adalah kemaluan kita. Nah, geografi pun tak belajar, biologi pun tak belajar, matematik pun tak belajar. Wah, itu semua Islam. Dalam diri kita ada matematik, dalam diri kita ada biologi, dalam diri kita ada chemistry, dalam diri kita ada geografi, dalam diri kita ada semua. Diri kita. Kita belajar, oh ni semua ilmu dunia. Dunia kepala otak hang pula. Diri kita paling banyak ilmu apa? Matematik. Okey, ada lagi? Kalau tak ada, kita tangguh Ustaz nak pergi makan genuk raya. Lah, habis nak lah. Saya ingat baru mula. Habis bila? Ya Rob, ya Rob. Tengah syok. Aduh. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ustaz. Ya, silakan. Nak bertanya lah Ustaz.
seandainya kita mengetahui betapa besarnya kita dapat menyebut Allah dalam satu perkataan, Sudah. seandainya Allah kita tu dah mengetahui selesai, rahsia tu, Selesai kita semua. apa rahsia dia? Nak tahu yang Rahsia dia adalah cinta Tuhan pada Hanif. Apa rahsia dia yang menyebabkan kita kalau boleh tak nak berhenti menyebut Allah. Sebab cinta Tuhan tu. Cinta Tuhan dekat Hanif, saya ada. Cinta Allah dekat Hanif, Azali ada. Cinta Allah dekat Hanif, Abang Aziz ada. Kak Nuridah ada. Raja ada, Said ada. Zahid ada, Pak Ngah ada. Hanya kerana cinta Allah pada Zahid. Tu rahsia dia. Hanya kerana aku cinta kat hang, mereka ni semua mai kat hang. Mereka ni melengkapi hidup hang. Mereka ni bagi hang senang. Mereka ni bagi hang bahagia. Mereka ni bagi hang rasa seronok. Kenapa? Kerana cinta aku dekat hang. Sebab aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang lain melainkan kamu ya Hanif. Pasal dah tanya saya bang tu lah. Tidak ada yang lain Hanif melainkan kamu. Sebab kalau bukan kerana kamu, tidak ada langit. Kalau bukan kerana kamu, bukan ada bumi. Bukan ada siang, bukan ada malam, bukan ada bulan dan bukan ada matahari. Tidak ada dunia dan tidak ada akhirat. Tidak ada syurga dan tidak ada neraka. Hanya kerana aku, yang ini Allah, sangat menyintai kamu. Siapa boleh tahu hak ni? Sebut sekali ya. Kan perlu sebut beribu kali pun. Allahu Akbar. Disebut dekat telinga orang-orang yang lagi. Sebut kat telinga dia. Pelan-pelan bisik kat telinga dia. Allah. Pengsan dia. Pasal apa? Pusing. Tempat tuju adalah Hanif. Cerita-cerita apa pun, tempat sampai adalah Hanif. Letak 1000 jenis rasa yang merasai adalah Hanif. Letak 1000 jenis angan-angan yang berangan adalah Hanif. Letak 1000 kali kegembiraan yang gembira adalah Hanif. Letak 1000 kecantikan yang cantik adalah Hanif. Letak 1000 ketenangan yang tenang adalah Hanif. Letak 1000 kedekatan yang paling dekat adalah Hanif. Begitulah rahsianya bila boleh sebut satu perkataan Allah tu ya. Besar dia punya ni. Ya, tu rahsia paling besar dia. Sebab tu dia tak bagi makhluk lain sebut. Dia bagi makhluk yang bernama kekasih dia sebut. What the hell? Abang Mae, silakan. Abang Mae, silakan. Mikrofon Abang Mae. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Abang Mae, silakan. Ya, saya Ustaz dah. Nak pergi kenduri kan ni ya. Jadi yang betul-betul abdal bagi kita fikirkan, maknanya apa yang Ustaz cerita lah daripada awal sampai akhir ni tadi. Yang paling afdal Abang fikirkan betapa cintanya Allah dekat Abang. Tak boleh cerita. Aduh ah. Betul Ustaz. Yang tu Ustaz dah uraikan semua daripada tadi itulah. Abang rindu sangat. Abang rindu sangat dekat dia. Pasal Abang tahu dia cinta kat Abang. Pergi cari isteri, peluk isteri. Saya. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Siapa yang tak ada isteri, tak ada anak, dia cinta sangat kat Tuhan. Dia tahu macam mana Tuhan cinta kat dia. Pergi cari kucing, ada belah. Masuk kucing. Selesai. Ya. Dia tak ada kucing. Dia cinta sangat kat Tuhan dia. Pergi cari pokok dia tanam, belai pokok tu sikit. Selesai. Ya. Dia tak ada apa. Dia tak ada apa nak tengok. Dia tak ada kesukaan apa. Peluk diri dia dan kusut diri dia. Lagi selesai tu. Ya. Makin jelas Ustaz. Makin jelas. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Abang. Terima kasih Ali. Terima kasih semua. Ya Makcik. Assalamualaikum Ustaz Lee dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini berkenaan dengan quotation Ustaz minggu lepas.
Ya. Jadi yang lain-lain tu makcik rasa memang praktik ya. Dan satu ni makcik rasa sebagai susah sangat nak merealitikan dia Ustaz. Ya. Ya. Apa dia, Cik? Ustaz ni kata ku fikir Jibril, ku fikir Mikael, ku fikir Israfil dan aku fikir Israel itu malaikat. Ternyata ianya adalah sahabat karibku. Jadi diri kemanusiaan kita ni rasanya makhluk ni rasanya mereka lebih mulia daripada kita. Sedangkan Ustaz kata kita lah yang mulia kan. Jadi nak masuk ke hati benda ni terasa macam seriau sikit Ustaz. Macam mana ni terangkan sikit Ustaz. Tengok nah. Ya. Kita tengok orang, kita tengok siapa-siapa pun. Sebenarnya kita tengok siapa? Tengok kita lah Ustaz. Tengok diri kita yang bukan ada siapa pun. Kasih dia, kasih kita. Sayang dia, sayang kita. Rindu dia, rindu kita. Cinta dia, cinta kita. Yang jadi manusia yang duk tengok dengki. Yang jadi manusia yang dia tengok tak pergi. Tetapi kalau dia jadi hamba, semua dia tengok diri dia. Sebab tu dia malu. Dia malu nak kasar. Dia malu semua sebab dia tengok diri dia. Dia malu nak buat lebih kurang. Dia malu nak itu ini. Sebab diri yang dia pandang adalah diri dia sendiri. Kalau malaikat dan jin itu adalah diri kerohanian dia tu. Malaikat ni, segala Jibril, Mikael tu diri yang ada dekat dia. Diri yang tahu, diri yang reti. Mereka ni habis hebat dengan Tuhan. Alaiha malaikatun ridadun sidadun la ya'sunallah. Malaikat ni tak arti bantah perintah Tuhan. Tak arti nak lawan perintah Tuhan sangat-sangat. Namun, mereka ni kena jadi khadam manusia. Ya. Mereka kena jadi khadam manusia. Menyampaikan semua, menjaga hak manusia, jaga rezeki manusia, jaga perihal baik buruk manusia. Mereka kena jadi khadam. Maka bagaimanakah Tuhan melihat kita kalau malaikat menjadi khadam? Maknanya kita lebih istimewa lah ya Ustaz. Sangat-sangat lebih. Sebab tu bila mai, mana lebihnya istimewa kita ni? Kerana kita memandang yang lain sangat mulia lebih dari kita. Tak ni istimewa. Ya. Kita memandang orang lain lebih mulia dari kita. Orang lain lebih hebat dari kita. Memandang yang lain lebih hebat dari kita. Itulah sebenar-benar kemuliaan. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Sama makcik, sama. Zahid dia angkat tangan lah. Ustaz. Dalam Zahid. Bila tengokkan kepada Rasul-Rasul dahulu dan Nabi Muhammad sendiri, bila kehambaan dia berdiri tu, maknanya dia ada satu tugas lah untuk menyampaikan apa yang dia rasa tu. So macam kita mengaji ni sama Ustaz? Sama. Tugas dia apa? Tugas dia apa Zahid? Memberi peringatan. Apa yang nak peringat? Tentang Tuhan Ustaz. Apa dia? Tentang Tuhan tu apa dia? Oh, wujud. Memperingatkan kepada orang bahawa tak ada benda lain yang ada Tuhan. Maka tanggungjawab tu kita pikul lah ni. Serulah manusia. Siapa yang duduk pada kehambaan dia pikul tanggungjawab tu. Nak kena tunggu kehambaan tu sempurna macam Rasul ataupun kita tak payah. Muka lagu tolong betul je kita ni tak kenal kan. Tapi kita tahu cukup. Abang. Tahu dah lah ni kan. Nak abang siapa? Abang lah dekat kawan sebelah. Hak paling dekat. Tahu tak? Abang ada. Yang hang tengok ni adalah kasih sayang Tuhan. Jadi bukan hang tengok kasih sayang raja. Hang tengok kasih sayang Tuhan. Hang letaklah diri hang bagi betul-betul. Hang jangan salah tengok. Sekejap lagi hang salah bertindak, hang telah membelakangkan Tuhan hang. Abang Nabi kata, berilah peringatan walaupun dengan sepotong ayat. Betul? Peringatan tu lah. Jadi kita pegang amanah yang tu lah. Awak sebanyak mana manusia kembali kepada Allah. Bawa.
Kita ada 10 orang, bawa 10 orang tu. Dia nak ikut, tak ikut, bukan urusan kita. Urusan kita bawa. Zakir, beri peringatan. Innama anta muzakir. Kamu tak lain, melainkan yang memberi peringatan. Peringatnya. Dia nak ikut, tak ikut, bukan urusan kita. Sebab Nabi peringat Abu Jahal tak ikut. Nabi peringat Abu Talib tak ikut. Namun Nabi tak berhenti. Dekat nak wafat, Nabi kata, Ya Allah, aku dah buat kerja aku semua yang hang perintahkan. Buat soalannya, kita sendiri untuk diri kita buat buat bagi diri kita tu. Lepas tu mak orang. Sebab tu dia abang dalam Quran Ustaz, serulah manusia kepada Tuhan. Panggil supaya dia bangkit dekat Tuhan dia. Panggil nama dia Ahmad. Panggil. Mesti dia bangkit dah. Tang tu kena dalam fatanah, bijak. Kena ada bijak, nak olah. Pergi 1000 lebih lagi, tak dapat apa-apa, nampak sampai. Kena bijak. Ustaz. Ya. Hari tu buat macam yang Ustaz cakap tu. Duduk depan cermin, tengok muka sendiri. Lepas tu panggil nama kita pelan-pelan. Dia akan rasa macam meremang lah. Jadi nak tahu apa sebenarnya yang terjadi tu bila kita panggil nama kita, tengok muka kita tu. Macam ni. Bila Hanif panggil nama Hanif, sebenarnya siapa yang panggil? Kalau Tuhan panggil, badan mesti meremang. Betul, meremang. Kalau Tuhan yang panggil, wajib meremang. Pasal badan kita tak mampu tahan panggilan Allah ni. Kalau mampu tahan, Nabi Muhammad tak minta lah dia selimut. Nabi Muhammad sendiri pun tak tahan. Tambahlah tudung botol hangit kita ni. Tak pisang tu lah. Baik. Okey, Acik Raya ni, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Kak, silakan. Waalaikumsalam. Kak Kamariah dia bagi tahu tentang 4 malaikat tu. Kak teringat arwah ayah ada pesan sebelum solat bagi salam kepada 4 malaikat tu, tapi Kak tak tahu sebab apa. Hari ni baru Kak tahu sebab apa Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kalau ucap salam kat mereka, sebenarnya salam tu adalah untuk diri kehambaan tu. Ucap selamat Allah Ta'ala pada diri kehambaan tu. Sebab tu dalam solat, ucapan tu jadi rukun. Dalam solat, ucapan salam tu jadi rukun qauli. Rukun perkataan nombor 5. Rukun semayang nombor 12. Perkataan Assalamualaikum itu rukun. Rukun qauli nombor 5. Rukun perkataan ada 5. Takbir, Fatihah, Tahiyat, Selawat, Salam. Salam duduk nombor 5. Tetapi rukun semayang, salam duduk nombor 12. Maka setiap orang yang selesai semua perbuatan qauli, perbuatan fi'li dia wajib bagi salam. Walhal, cuba tengok. Salam tu mai dari siapa? Dan salam Tuhan tu sampai kat siapa? Hamba. Siapa yang ada hubungannya dengan Allah, pastinya salam tu sampai kat dia. Hak tu dia suruh buat practically, jadi hari. Pasal apa? Pasal yang tak tahu pun ramai. Hang tak tahu pun tak faham buat sudah. Mesti sampai. Selamatlah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Kak. Jadi Ustaz, tubuh kasak ni paling tebal sekali lah Ustaz. Keakuan paling tinggi tubuh kasak. Kebal-kebal pun minum air ketum, minum lah. Tebal. Hijab paling tebal Ustaz. Itulah. Boleh rebah je pun. Tapi dia buat bagi jadi tebal. Benda tak tahu mana pun. Dia buat bagi tebal sangat. Pasal dia tak tengok awal dia guna. Cuba dia tengok awal dia macam mana. Tentu tubuh badan dia juga jadi lembut macam kehambaan dia. Okay, next. Silakan. Ya, penonton di studio. Kita nak cuci rumah.
Noh. Ya. Kita nak cuci rumah, nak cuci luar dulu ke nak cuci dalam dulu? Dalam dulu. Dalam dulu. Kalau nak cuci dalam rumah, nak duduk di luar ke duduk dalam? Duduk dalam. Sebab tu janganlah duduk di luar, masuk duduk dalam baru boleh cuci. Duduk di luar cuci dulu guna. Okey, Amin. Amin angkat tangan tadi, silakan. Amin. Assalamualaikum Abang Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Amin. Ustaz, saya pun tak ingat lah saya terbaca ke, saya ada dengar ke. Dia macam ni bunyi dia. Akan datang satu zaman yang Allah akan buat satu hamba yang sangat mencintai Allah dan Allah sangat-sangat mencintai mereka semua. Betul? Dan benda tu Habak. Sekarang ni Ustaz. Ya. Amin. Ya Ustaz. Tuhan cinta kat Amin, Amin angkat tangan, Amin doa, ya Allah, ampunlah kami semua. Ampun semua. Kerana Amin minta doa. Walaupun untuk setan Ustaz. Nak minta doa untuk setan buat apa? Minta doa untuk diri baik sudah. Setan dia pergi dia, Tuhan dah tunjuk dah beza dia tu. Tak payah. Untuk dia tak payah pergi sangat. Kita bukan level tu. Boleh lah, tapi bukan level tu untuk kita. Kita pergi level lain boleh. Level untuk kita biasa ni, ya Allah, ampunlah dosa kami semua. Muslimin lelaki, muslimat perempuan. Hidup dan yang mati. Ampun. Atas Amin yang Tuhan sayang. Atas Amin yang sayang Tuhan. Amin kata macam tu je. Tuhan kata, wahai Amin, telah aku makbulkan permintaanmu. Allah. Kalau Amin seorang minta, kalau 87 orang minta. Takkan nak reject kot. Anak main minta mak main RM1 nak beli aiskrim, mak tak bagi. Okey, terima kasih. Ustaz. Sebab tu Ustaz. Ya, Amin. Nanti senang-senang bawa saya jalan-jalan naik bot tu. Okey. Ya, Abang Raja, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ini saya nak tanya apa tu, kita sekarang ni kalau kita beramal, kita bukan mengharapkan kepada pahala dan sebagainya. Ya. Semata-mata kerana kita cinta dan kehambaan kita yang timbul tu. Ya. Kan? Ya. Jadi selama yang saya belajar ni, bila kita membaca Quran, misalnya kata kita nak hadiahkan pahala tu kepada orang yang dah meninggal lah kononnya kan? Ya. Jadi macam mana pahala tu, konsep pahala tu macam mana? Okey. Yang tu Tuhan janji bagi, Tuhan janji bagi kita, dia janji nak bagi kita. Walaupun kita bukan tujuan tu, tapi dia janji bagi kita. Maka benda baik pada kemanusiaan memberi pula pada orang lain. Sebab sedekah itu adalah ayat yang paling besar dengan 2 ayat solat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Okey. Dirikanlah hubungan kamu dengan aku dan jagalah hubungan kamu sesama kamu. Zakat ni, sedekah ni menjaga hubungan kita sama kita. Maka kita tahu kata kebaikan Tuhan bagi atas jaga hubungan kita sama kita, kita nak bagi benda Tuhan bagi itu dekat orang yang kita sayang. Cantik bagi ya. Jadi baik. Jadi maknanya kita boleh niatkan ya. Allah Ya. baca Quran Ya. ni pahalanya aku sampai kepada ayah dan ibu. Boleh. Tapi kita tahu dah siapa yang niat macam tu. Sebab satu je ada kat kita. Kita kenal Tuhan tu. Ya. Sebab niat ni tak ditulis. Sebab Kiraman Katibin tak tahu kita niat apa. Tuhan kata, hang tahu kata aku tahu kan. Ingatlah apa nak buat. Aku tahu apa nak buat. Bagi ya. Itulah doa anak yang soleh. Ya, matinya umat Adam terputus dia dengan segala dunia dia kecuali 3. Ilmu yang manfaat, sedekah jariah dia, dan doa anak yang soleh. Oh, kalau ada mak ada ayah, anak yang soleh. Tapi kita ni pahala ni kena
Hak lain duduk bawah muslimin dan Muslimat. muslimat. Dapat apa tu lah. Mak dengan ayah tu prioriti, keutamaan. Ya. Ustaz. Okey, Farzan, silakan. Farzan, silakan. Okey, Farzan. Lepas tu Abu Zar. Assalamualaikum. Silakan Farzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Ustaz bab Assalamualaikum. Okey, Ya. Assalamualaikum ni bermaksud selamat sejahtera ke atas kamu. Ya. Okey, tak ada masalah bab tu. Tapi kenapa kita dari kecil dia ajar Assalamualaikum tu hanya untuk orang Islam? Pasal nak menegakkan tauhid. Sebab Nabi berperang dengan orang kafir kerana nak menegakkan tauhid. Selamat ni pada orang yang duduk menegakkan ketauhidan Allah Ta'ala pada diri dia. Orang kafir, dia menghancurkan ketauhidan Allah pada diri dia. Maka ucap selamat tu sampai kat dia. Kenapa bukan pada orang kafir? Pasal yang telah menidakkan ketauhidan Tuhan ni. Nabi berperang dengan orang kafir bukan kerana kafir dia tu sebab dia Yahudi, bukan kerana kafir dia sebab dia Nasrani atau sebab Majusi atau musyrikin. Kafir dia kerana dia menidakkan ketauhidan Allah. Nabi perang kerana tu. Nabi perang kerana tu. Kalau bukan kerana tu, Nabi berlembut dengan manusia. Tetapi kerana tu, Nabi tumpah Hercules. Aku adalah utusan Allah. Hercules dia buat surat, dia pergi, dia hantar. Pasal apa? Bukan dia peduli Hercules tu siapa. Yang dia kira hang menidakkan ketauhidan Allah yang tak layak bagi hang buat. Dan aku akan perangi hang sampai hang kembali kepada Tuhan. Itulah dia. Sebab tu salam hanya sampai kepada orang yang mentauhidkan Allah tu. Tu salam. Okey, Zan. Maknanya kalau macam orang yang macam kadang-kadang kalau kita tengah jalan-jalan ke apa, macam dia tahu kita, macam seorang kawan saya ni dia Hindu. Dia datang, Assalamualaikum Zan. Lepas tu saya pun jawab macam biasa, tak ada masalah Zan kan? Tak ada apa. Cuma dalam tu doa lah, buka lah hati dia. Pasal apa? Ternyata dia boleh sampai tu. Buka hati dia Tuhan. Bagilah dia nampak macam aku nampak. Baik Ustaz. Sebab kadang-kadang pun saya kadang-kadang pergi jalan ke apa, sebab diorang tak tahu saya Islam. Diorang tak tahu saya. Diorang cuma nampak perzahiran saya. Saya bagi salam, tak boleh jawab. Saya dah jam. Tak Sebab tu, hak nak jawab salam tu pun kalau dia bangang macam hamba ada sama dia Hindu tu juga. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, Abu Zar. Silakan Abu Zar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Abu Zar. Asal hadis. Baik. Ustaz, nak tanya Ustaz sikit, beza Muhammad dan Ahmad tu apa Ustaz? Ahmad tu panggilan mulia langit. Ahmad panggilan mulia bumi. Terangkan lagi Ustaz, detail lagi sikit. Ahmad ini adalah nama bagi Tuhan, iaitu Ahad. Oleh kerana Muhammad itu sifat, jadi Ahmad, jadi Ahad. Tapi bila main sini, orang tanya, kamu siapa yang Muhammad? Aku Ahmad tanpa mim. Buang huruf mim, tak jadi Ahmad, jadi Ahad. Kerana dia itu mulia pada Tuhan, maka dia mulia pada ketinggian. Sebab itu Ahmad, nama pada langit. Bila nama pada yang ada di langit, Nasrani pun panggil Muhammad Ahmad. Okey. Tetapi di bumi ini, dia bersangkutan dengan tubuh. Apa dia? Terpuji. Apa dia? Akhlak dan budi pekerti. Maka terpuji itu nama Tuhan Muhammad. Nah, di sini nama bagi sifat Muhammad. Apa dia? Yang terpuji. Apa dia? Akhlak. Akhlak apa? Akhlak hamba. Yang macam mana? Ma'rifatullah. Itulah terpuji. Baik. Jelas. Ada orang beritahu saya Ustaz, dia beritahu saya diri zahir kita ini sama dengan tubuh Adam. Batin kita ialah Nabi Muhammad Madinah. Batin baginda ialah Rasul Ahmad. Batinnya pula ialah rahsia Allah. Boleh Ustaz? Aduh, tadi saya nampak lah. Sama lagi Ustaz. Sama. Okey. Jelas. Alright. Istilah itu. Baik. Istilah. Fazarul, silakan. Cuma pesan saya, jangan pergi keluar doa abang, akulah Tuhan. Saya cuci tangan tu, jangan duk kata saya ajak tu. Cakap Ustaz Wan Depa kata Ustaz Wan ajak, tolong rakam tak nak saya ajak tu. Dan tunjuk bukti. Saya kata guna. Tak lagi kan boleh, sempit-sempit lagi. Ustaz Wan ajak. Kita ni Tuhan. Tuhan apa? Maka contoh. Banyak cantik. Lain wabak, lain dia faham. Terima kasih Ustaz. Baik insyaAllah. Ya Fazarul, silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum tangguhkan pada Bang Lee, Ustaz dan sahabat semua, saya nak ucapkan satulah. Saya Ustaz, Bang Lee dan semua yang ada kat sini, dulu, kini dan selamanya lah, insyaAllah. Amin. Dia mula dah. Ni. Dia buat ni. Ni empty. Tapi tak boleh. Bila ayak nak mendidih, dia kali tahan lah. Dia meletup. Tak boleh tahan lah bila ayak mendidih. Dia akan membuak-buak. Dia kena keluar juga. No. Pasal apa? Pasal tak boleh tahan. Sebab tu bila sebut Allah, dia cering. Sebab tak boleh tahan. Benda tu terlampau kuat. No? Betul. Alright. Okey Ustaz, 10.30 dah Ustaz. Okey. Minta maaf semua. Okey. Kurang bahasa saya kasar. Debuk-debak semua. Anas, okey kah? Moga-moga. Okey lah. Lambat ni. Baik. Moga-moga kita semua berada dalam pengenalan dan berada dalam direct. Tidak ada hijab. No. Moga-moga Allah Ta'ala buang semua hijab kita. Supaya tidak ada yang lain melainkan dia. Amin. Ya Allah. Bila dia terbubuh hijab, ada benda lain. Dia buka hijab, kita mesti faham apa dia yang dikatakan. La ilaha illallah. Jadi kita minta Allah Ta'ala jangan letak hijab kat kita. Buanglah. Sebab dia dah buanglah dulu. Dan kita mengharapkan dia selalu memberi kita dengan faham. Nah, insya-Allah. Amin. Umur panjang kita jumpa. Amin, insya-Allah. Umur pendek nanti kita jumpa sana. No. Moga-moga moga-moga kehadiran kita dan kepulangan kita memberi manfaat yang terbaik untuk diri kita dan untuk semua diri-diri yang menjadi kekasih Tuhan, insya-Allah. Amin ya Allah. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahaman nabiyyin bija'ih amil muslimin. Allahumma aqina fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah.